Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 Mei 2021 bersama saya Vivi Emily Zaika. Berita utama, Kerajaan Sarawak hari ini mengumumkan pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 6.0 menerusi 15 langkah bagi meneruskan kelangsungan bantuan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan berkuat kuasa pada Sabtu 29 Mei sehingga 11 Jun 2021. Berucap dalam sidang media khas di Kuching, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg menjelaskan pakej tersebut merangkumi 8 langkah pembayaran tunai dan 7 langkah pemberian diskaun. Katanya sepanjang tempoh pelaksanaan BKSS 6.0, 11 langkah dalam pakej BKSS 5.0 yang masih dalam pelaksanaan juga akan turut memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Langkah-langkah dalam pakej bantuan khas Sarawakku sayang 6.0 dengan pembinaan kerajaan GPS Sarawak adalah sebanyak 1.4 bilion ringgit. Termasuklah langkah-langkah yang sedang dalam pelaksanaan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh kita semua ketika melalui waktu yang sukar ini. Antara langkah-langkah pembayaran tunai adalah seperti berikut. Langkah pertama, insentif untuk ketua isi rumah dan individu bujang B40 berumur 21 tahun ke atas. Langkah dua, allowance bulanan khas petugas barisan hadapan yang menangani pandemik COVID-19 di Sarawak untuk tempoh 6 bulan. Langkah tiga, insentif kepada pengamal media barisan hadapan di Sarawak. Langkah empat, geran kepada penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan melalui Sarawak Pay. Langkah lima, insentif untuk pemilik dan pengendali penambang yang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Langkah enam, insentif untuk pengendali van penumpang, pemandu teksi, pengendali bas dan van sekolah yang berdaftar di Sarawak. Langkah 7, bantuan keuangan kepada pemandu e-hailing dan tenaga pengajar memandu. Langkah 8, bantuan khas kepada agensi pelancongan berlesen, operator homestay berlesen, pemandu kenderaan pelancongan berlesen, pemandu pelancong dan pemandu pelancong taman negara yang berlesen. Manakala langkah-langkah pemberian diskaun pula seperti berikut. Melalui langkah-langkah tersebut, tambah Ketua Menteri, Kerajaan Sarawak sentiasa melaksanakan inisiatif yang terbaik bagi membantu meringankan beban rakyat. Berikut pula, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin telah melakukan lawatan kerja ke Sarawak pada Jumaat. Lawatan kerja dimulakan dengan melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Stadium Perpaduan Putrajaya. Turut mengiringi beliau dalam tinjauan tersebut adalah Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Ambas dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak yang juga merupakan penasihat JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Pada sebelah petang, beliau melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia sebelum mengadakan sidang media secara hybrid mengenai lawatan kerja sehari ke Sarawak. Berita berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si tampil menghulurkan bantuan penduduk rumah lingga di Sungai Selangan yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bantuan berupa bekalan makanan itu diserahkan wakilnya Penghulu Huang Tiong Kang kepada seramai 352 orang penduduk dari 67 pintu rumah panjang tersebut. Dalam pada itu, tuai rumah lingga yang mewakili penduduknya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Seri Huang di atas bantuan tersebut. Penduduk rumah lingga dikenakan PKPD bermula 26 Mei hingga 11 Jun 2021. Selanjutnya, berita di Kuching. Pengalaman berdepan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan pada tahun lepas membuatkan rakyat di Sarawak semakin tenang dan tidak melakukan pembelian panik. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di beberapa buah pasar raya di Kuching pada Jumaat mendapati orang ramai tenang dan bersedia serta tidak panik dengan keputusan Kerajaan Sarawak yang melaksanakan PKP di seluruh negeri selama 2 minggu.
Aktiviti jual beli juga berjalan lancar tanpa situasi pembelian panik. Sebaliknya, para pelanggan membuat pembelian mengikut keperluan sahaja. Malah, tinjauan mendapati meskipun terdapat peningkatan pelanggan, namun tiada pembelian barangan dalam kuantiti yang banyak dan barangan keperluan di pasaran masih stabil. Para pelanggan juga didapati mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pada Khamis, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas telah mengumumkan PKP di Sarawak dilaksanakan berkuat kuasa 29 Mei hingga 11 Jun 2021. Berita seterusnya, Dewan Masyarakat Pergau yang dibina dengan kos 1.5 juta ringgit di bawah peruntukan Adun Jemoreng telah siap sepenuhnya. Pembinaan prasarana itu melalui dua fasa iaitu fasa 1 melibatkan kos sebanyak 1 juta ringgit merangkumi kerja-kerja pembinaan di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2017. Manakala fasa kedua pula dengan kos RM500,000 di bawah peruntukan RTP 2020 melibatkan kerja-kerja naik taraf Dewan beserta pelbagai kelengkapan. Upacara ringkas penyerahan Dewan yang bakal menjadi mercu tanda baru di Kampung Pergau itu telah diadakan pada Isnin. Ketua Kaum Pergau yang mewakili penduduk kampung menzahirkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya atas usaha merealisasikan impian penduduk untuk mempunyai dewan sendiri bagi mengadakan pelbagai aktiviti. Di Matu pula, sebanyak 6 buah rumah panjang di sekitar Igan telah dipilih sebagai lokasi penganjuran program Community Empowerment Daerah Matu tahun 2021 yang diadakan pada Rabu. Program selama sehari itu dijayakan 6 agensi kerajaan iaitu Pejabat Daerah Matu, Polis Diraja Malaysia PDRM Matu, Pejabat Pendidikan Daerah Dalat, Pejabat Kesihatan Matu, Jabatan Penerangan Daerah Matu dan Lembaga Sungai-Sungai LSS Daro. Manakala 6 rumah panjang yang terpilih adalah seperti tertera. Objektif program tersebut adalah untuk menyampaikan maklumat kepada penduduk rumah panjang menjelang sambutan Gawai Dayak tidak lama lagi. Ia memfokuskan kepada pematuhan terhadap garis panduan SOP sambutan Hari Gawai selain menjelaskan mengenai peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, KMKK serta tuan rumah bagi mengekang penularan COVID-19 di kawasan tadbiran masing-masing. Beralih ke perkembangan di Kapit, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Kapit terpaksa meredah perjalanan selama 3 jam dengan menggunakan bot bagi menghantar bantuan makanan ke beberapa buah rumah panjang di kawasan Antawau, Baleh yang dikenakan perintah sekatan pergerakan. Bantuan bekalan makanan tersebut telah diluluskan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melalui JKM bahagian Kapit. Sebanyak 91 pek bakul makanan diagihkan kepada penduduk dalam misi penghantaran yang digerakkan menggunakan bot milik Pejabat Residen Kapit pada Rabu. Senarai penerima bantuan makanan seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.